بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama menunaikan solat pada maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah kita isi masa kita ni dengan kuliah kita. Jadi malam ni sebenarnya ganti ganti Ustaz Syafiq. Dia ada hal ada hal sikit. Alhamdulillah lah. Kebetulan malam ni berkosong. Jadi insya-Allah boleh gantilah. Okey, jadi malam ni kita akan masuk kepada bab yang ke-98. Dalam kitab Baru Mazi ni, bab 98, iaitu bab ma jaa fil isyarah fit tasyahud, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan isyarat, yakni menggerak-gerakkan telunjuk di dalam tahiyat. Bab gerak telunjuk dalam tahiyat pun ada satu bab. Satu perbahasan satu bab tentang gerak telunjuk je. Ceritanya ulama-ulama dulu dia begitu prihatin, teliti dengan pergerakan semayang, supaya semayang kita ni menjadi lebih sempurna. Jadi menggerak-gerakkan tangan ni, jari ni, dibahaskan oleh ulama. Bukan saya saja ni. Tapi banyak-banyak pesen ustaz kita tengok ni. Banyak pesen ada gini, nyetok pun ada. Ketika nyetok pun ada. Start tahiyat gerak dah ustaz. Ni ada dalil belaka ni. Bukan kata dia saja-saja, dia ada dalil belaka. Ada yang tahiyat tu tak gini lagi tangan, dekat dengan nak akad, bawa kepal. Ada juga pesen tu. Macam-macam lah, dia ada dalil belaka. Okay. Yang kita tengok malam ni lah. Bab telunjuk pun ada satu bab ni. Ani bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza jalasa fi sholati wada'a yadahu al-yumna ala rukbati wa rafa'a isba'ul lati talil ibhamil yumna yad'u biha wa yadahu yusra ala rukbatihi basitaha alaihi. Okey, kita tengok penerangan bawah tu. Ketahuilah kiranya, hai saudaraku, bermula menggerak-gerakkan jari telunjuk di dalam tahiyat itu sunat jua pada mazhab Syafi'i. Sunat. Sunat. Jadi gerak tak gerak pun tak apa. Sunat je. Jadi start malam ni tak payah ustaz tau. Nak ke mana? Jadi jangan tinggal bab benda sunat. Sunat. Jadi gerak jari tu sunat. Jari telunjuk sahaja. Sunat. Bermula dalil atas menunjukkan tuntut gerak itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Demikian bunyinya. Ali bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza jalasa fi sholati
wada'a yadahu al-yumna ala rukbati. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW adalah apabila duduk ia di dalam sembahyang, menghantar ia akan tangan yang kanannya atas lututnya. Menghantar ni mana letaklah, dia letak tangan kanan atas lutut. Nabi kalau sembahyang dia tengok ketika tahiyat lah, letak tangan kanan atas lutut. Jadi bukan kata kita tak apa letak atas lutut. Ada juga jenis letak atas apa sini. Ini sini wayang ni. Pasal apa dah tahu ni. Ketika dia letak apa. Dalam hadis ni royak Nabi letak atas lutut. Mana atas lutut? Atas pada lutut lah. Okay. Wa rafa'a isba'ul lati talil ibham al-yumna yad'u biha. Dan mengangkat ia, yakni tiada digenggamkannya akan jarinya yang mengiringi ibu jarinya, hal keadaannya mengisyaratkan ia akan jarinya itu, yakni digerakkannya pada masa mengucap tauhid. Jadi di riwayat sini dia genggam tapi jari telunjuk tak genggam. Tak genggam. Genggam tapi jari telunjuk dok. Dok telunjuk, dok genggam belakalah. Jari telunjuk tak genggam. Di sini dia royak. Ketiga, yakni digerak-gerakkannya pada masa mengucap tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itulah untuk nak gerakkan tangan jari dia tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kita tengok kat mana nak akak tangan tu, nak akak jari kat mana. Dia ada dekat-dekat, dia ada permulaan dia. Masa mana kita nak akak jari tu? Wa yadahul yusra ala rukbatihi basitaha alaihi. Dan bermula tangannya yang kiri atas lututnya yang kiri, dihamparkannya segala jari atasnya, yakni tiadalah digenggam. Hampar ni maknanya tak gini tak genggam. Tangan kanan yang genggam, malaikat tangan telunjuk. Tangan kanan genggam, malaikat telunjuk, tangan kiri pula atas lutut dihamparkan, maknanya tak genggam lah. Tak genggam. Okey. Dan kata Abu Isa, Abu Isa dalam bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Az-Zubair, Numar Al-Khuzri, Abu Hurairah, Abu Hamid dan Wa'il bin Hujar. Ini banyak riwayat hadis ni. Mana kuat hadis ni kuat lah. Mana ramai yang meriwayatkan hadis. Mana kuat. Dan kata Abu Isa lagi, bermula hadis Ibnu Umar ini hadis hasan lagi ghari. Hadis hasan tapi ghari. Hasan ni hadis hasan martabatnya yang ketiga. Yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir tak boleh tolak. Siapa tolak mungkin jadi kufur lah. Hadis hasan, hadis sahih juga tak boleh tolak, wajib terima. Hadis hasan nombor 3, wajib juga berhujah. Beza hadis sahih dengan hadis hasan ni dari segi dhabit, ingatan, dhabit. Biasa hadis sahih dengan hadis hasan. Hadis sahih tu mana hujung riwayat hadis tu tak boleh petikah. Memang dia ingat betul-betul. Dia ingat betul. Memang aku tanya orang ni pun dia memang tak tukar bimbang, tak tukar. Tapi hadis hasan ni mungkin dia ada sikit tak beringat, ada sikit-sikit tak ingat. Kita banyak tak ingat kita. Kita gapo dia hadis tak tahu kita ni. Kita tak banyak tak ingat. Ini dia ingat tapi betul ke ni? Betul ke dia ni? Rasa-rasa betul. Rasa-rasa tak boleh hidup.
Bagi hadis ni rasa-rasa tu turun dah martabak dia. Saya rasa disebut gini. Turun lalu. Turun jadi hadis hasan. Itu. Kita banyak rasa kita. kita ni banyak rasa. Saya rasa haram lah. Saya rasa haram. Orang tanya dalil, tak tahu lah. Sebab orang kata haram belaka ni. Orang kata haram belaka. Itu. Okey, masalah menggerak-gerak telunjuk di dalam tahiyat, apa hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis yang di dalam masalah ini di sisi setengah ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'i memilih mereka itu akan isyarat, yakni menggerak-gerakkan telunjuk di dalam tasyahud, dan itulah perkataan ashab kita. Mana kebanyakan ahli ilmu menggerakkan telunjuk. Siapa-siapa tanya pun semua sebagian besar kata kena gerakkan telunjuk. Kata Nawawi, tuan kitab ni dia suka ambil Imam Nawawi, tuan kitab ini, iaitu Syekh Idris Al-Marbawi. Kitab ini dikarang oleh orang Melayu, Syekh Idris Al-Marbawi, duduk di Mesir. Syekh Idris Al-Marbawi ni orang Melayu asal Perak, Lubuk Merbau. Sebab tu dia Marbawi, Lubuk Merbau. Dia menghabiskan masanya selama 59 tahun belajar. 59 tahun belajar. 59 tahun belajar saja, 59 tahun. Kita 5 tahun tu sepuas dah. 5 tahun tu apa banyak dah ilmu. Wasa boleh baca kitab dah ni. Baru 5 tahun, 59 tahun Syekh Idris Al-Marbawi. Dia ialah tokoh Ma'ah Hijrah yang pertama. Datuk Dr. Hamid Zain Abidin nak cari tokoh Ma'ah Hijrah yang pertama. Duk cari siapa dia ni. Maka teringatlah dia Syekh Idris Al-Marbawi yang masa itu berada di Mesir. Dia minta atau pegawai dia ke Syekh dia supaya mari Malaysia nak beri anugerah. Tak layak. Tak sah. Tak padan. Akhirnya Datuk Hamid Zain Abidin pergi sendiri Mesir tu cari Syekh Idris Al-Marbawi ni, ajak mari dia. Tak apalah Syekh, mari tunjuk muka pun tak apa dah. Tunjuk muka je. Nak tunjuk ulama ulung orang Melayu ni. Akhirnya dia sanggup marilah. Dan diriwayat diberi peluang untuk berucap. Dia pun bila terima anugerah tu, dia naik tahtah, dia kata Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebenarnya tak ada ilmu. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih. Tu je orang berilmu. Orang berilmu kayak tu je. Padahal spare dah masa tu. Setengah jam untuk dia berucap. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tak ada ilmu. Wassalamualaikum. Nyek dulu. Tengok orang yang ada ilmu tapi tak sombong. Kitab Baru Mazi ni dia tulis ni. Ni. 28 ke jilid ni. Dah banyak lagi kitab-kitab lain. Menghabiskan masa selama 59 tahun belajar sahaja. Gitu. Orang Lubuk Merbau. Dan dia ada komus. Orang belajar bahasa Arab mesti kenal komus dia. Komus Al-Marbawi. Komus Al-Marbawi, tengok. Komus. Dia buat komus. Banyak mana manfaat. Puluh-puluh tahun. Komus tu tahun 60 lagi dia tulis. Tahun 60. Apa kena ni? Guna komus dia. Allah, ilmu tu tak tahu. Pahala tu sekarang dia meninggal dah. Meninggal tahun 1800 berapa dah tahu? Meninggal dah. Syekh. Dan dia ada kilang cetak kitab di Mesir.
Apa? Itu hebat orang Melayu, hebat. Dah warak dia, dan dia dan dia suka mengambil kata-kata Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi ni? Ni lebih hebat lagi. Imam Nawawi ni ketika umur 9 tahun, 10 tahun tu, dia ni lain daripada kanak-kanak lain. Kanak-kanak lain main geng. Zaman ni main geng apa, congek motor apa awak. Dia umur 9 tahun, 10 tahun, dia menghabiskan dengan Quran. Dia kehidupan dengan Quran, Imam Nawawi ni. Umur 9 tahun, 10 tahun duk kelek Quran. Imam Nawawi kelek Quran. Umur 9 tahun dah ngapal Quran. Masa tu pun start ngapal hadis dah. Imam Nawawi ni umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun menghabiskan masa dengan Quran. Anak-anak kita menghabiskan masa dengan game. Tak pergi game selok. Dia tak ada. Ini Imam Nawawi, umurnya tak lama, 45 tahun. Tahun Hijrah 45, tahun Masihi 44 saja umur dia. Kitab yang dia tinggalkan tak padan dengan umur dia hidup. Tak padan. Berpuluh-puluh kitab. Yang paling besar ialah Majmu'. Kitab Majmu' syarah kepada kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tulis putih kitab Dia syarah kitab tu, tak silap saya 30 jilid ke kitab Majmu'. Itu. Dan kitab yang terakhir yang dikarang ialah Imam syarah kepada Sahih Muslim. Ada 17 hutih, 17 ke 18 hutih. Syarah kepada Sahih Muslim, 2 tahun dia menulis. Dan orang tanya dia, sebab dia mati, dia tak nikah, dia tak kahwin. Imam Nawawi ni mati tak kahwin. Orang tanya dia, Syekh, apa tak nikah? Dia kata nak nikah lagu mana? Masih ada ni tak ada nak tulis kitab. Masih ada tak ada. Dia kata nak nikah lagu mana? Kita berapa sekali ada lagi 5 pun dah. dia menulis kitab. Orang tanya apa ni siapa tak nikah ni? Dia kata ada masa ni pun tak ada. Dah banyaklah kitab-kitab dia. Al-Majmu'. Saya tahu belah-belah tahun dia tulis kitab Al-Majmu'. Al-Azkar, Mutasawuf, Riyadhus Salihin. Kita belajar pondok Riyadhus Salihin. Allah, banyak kitab dia. Imam Nawawi. Tetapi di belakang nama dia Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Dia bermazhab Syafi'i. Setara dia tu boleh buat mazhab, dia tak sah. Setara dia tu boleh buat mazhab Nawawi, tapi dia tak sah. Dia sangat menghormati Imam Syafi'i. Sebab tu belakang nama dia Imam, siapa nama dia Muhammad Asy-Syafi'i. Kita tak sebut nama Syafi'i, takutnya kata ikut mazhab Syafi'i. Bisalah lah kepada Imam Syafi'i. Doa lah kita kepada Imam Syafi'i. Moga-moga Imam Syafi'i memberi syafaat kepada kita. Kita ni sunat kalau ada kubur-kubur tu, dari kubur tu ada seorang tak sah, kisah ke tak sah tu. Assalamualaikum ya Syekh. Dan seluruh ahli kubur ni. Kubur tu ada seorang Tok Imam warak sungguh. Salam kepada Tok Imam tu. Sebab apa? Sebab ulama-ulama ni lah yang akan menenangkan kita ketika kita masuk dalam kubur nanti. Kalau kubur tu ada syekh tu, dia datang kepada kita, dia menenangkan. Sebab apa? Sebab bila kita mati, roh-roh akan mari ni. Roh-roh dalam kubur pelagak. Mari ke mana? Dia tanya waris-waris dia atas. Awak tak mati lagi mana? Awak tak mati lagi. Siapa dia? Meh mana? Meh awak congek motor. Congek motor. Congek lagi lah ni. Belum ke mati orang ni congek lagi. Abang mak tu nombor ekor. Rasa kat nak mati baru ni dia lagi pergi beli nombor ekor. Dia tanya. Masa itulah ulama-ulama akan menterangkan kita dalam kubur.
Sebab itulah kita kenalah hormat ulama tu. Sebab dia akan mententeramkan kita, mendamaikan kita dalam kubur. Kalau ada ulama tak usah tu, beri salam dia dulu. Lepas tu beri salam kepada orang-orang lain. Gitulah adab dia. Kita bukan nak beri salam, ustaz. Kau apa yang mutu ada tak kubur. Kat kubur tu kuat afresh. Okey. Seterusnya Imam Nawawi dah kata Nawawi, dan ada pun isyarat yakni menggerak-gerakkan jari telunjuk, maka satu iaitu sunat ia di sisi kita kerana beberapa hadis yang sahih. Sunat di sisi Imam Syafi'i, sunat. Mana kalau tak buat tak apa, tapi kuranglah markah tu. Buat boleh pahala, tak buat tak batal sembahyang. Okey, masalah menggerak-gerakkan telunjuk dan masanya. Bila nak gerak telunjuk tu? Kata Nawawi. Ni. Tuan kita ni sangat suka ambil daripada An-Nawawi. Imam Nawawi ni dia bukan mazhab Syafi'i saja, suhu dia. Empat mazhab memang respect dia Imam Nawawi ni. Ada yang kata ketika dia menulis, cahaya keluar daripada pen dia. Pen dia nulis, cahaya keluar. Karamah. Karamah Imam Nawawi. Kata Nawawi, telah berkata ashab kita mengisyarat yakni menggerak-gerakkan jari telunjuk pada waktu mengucap illallah. Dia kata hak mashu di kalangan mazhab Syafi'i ni ialah ketika sebutan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Illallah itu baru start. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunat ini kalau buat awal pun tak apa, tak ada masalah. Tapi sepakat dalam mazhab Syafi'i, illallah tu start. Start dalam hati kita, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tu dipanggil kalimah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam hati kita tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka kena mari dalam hati kita, kena hadirkan dalam hati kita asyhadu an la ilaha illallah. Ulama kata kalau boleh hadirkan dalam hati, sebab itu kalimah tauhid. Kalimah tauhid. Daripada syahadah di dalam tahiyat itu, dan digerak-gerakkan itu pada jari telunjuk yang kanan. Tiada yang lainnya. Jari kanan jangan pula tak pelik pula. Jari hatu. Jari hatu. Tak boleh. Jari kanan saja. Jari telunjuk kanan. Jari lain tak boleh. Tak boleh jari lain. Okey. Maka jikalau adalah telunjuk itu kudung atau sakit, janganlah pula ia menggerak-gerakkan dengan lain daripadanya. Tak boleh rili. Tak boleh ganti. Katakan jari telunjuk ni bahan mesin tebu. Ulang puasa tak ada. Tahiyat tak ada jari. Nak ganti dengan jari ni tak boleh. Tak payah. Tak gitu. Betul. Tak payah hati. Rili tak ada semaya rili. Tak ada lah. Tak ada jari ni. Dia tak ada. Ataupun sakit baluk ke tak payah. Dan menggerak-gerakkan telunjuk itu hal keadaannya menghadap kiblat. Bukan. Dan sunat pula bahawa jangan pemandangannya melampaui gerak telunjuknya. Maknanya mata tu sunat kita tengok tempat sujud, tapi tahiyat sunat tengok jari.
Sunat tengok jari ketika tahiyat. Tapi jangan melampau. Kita tengok jari orang. Mana musik getang? Musik getang. Sebelah tu. Ini mazhab lain. Apa? Mana? Pelik saya. Ini saya tengok jari ni je lain kita. Jangan tengok jari orang lain. Tengok. Ustaz tahiyat gini dah. Kamu tengok sebelah tu pula. Mana? Tak akal asam. Tengok jari kita. Jangan melampau. Jangan lebih pada tengok orang lain. Ingat ketika tahiyat sunat tengok jari kita ni. Sunat tengok jari kita. Lebih-lebih tak boleh. Dan menggerak-gerakkan telunjuk itu hal keadaannya menghadap kiblat. Seterusnya. Ya pula cekok. Asyhadu an la. Tapi kalau jari dia jadi rekod dah. Tu tak ada ni, tak ada apa-apa. Asyhadu an la. Kona. Orang tak boleh kena ngadap kiblat. Ngadap kiblat. Sebab kita sembahyang pun ngadap kiblat. Dan disunatkan dengan bergerak-gerak itu akan mengesahkan Allah dan ikhlas akan dia. Asyhadu an la ilaha illallah, dalam hati kita tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad. Dah satu orang. Ada yang kata lepas Muhammad kena tunggu. Tak ada setengah ini. Ada kata Muhammad kata sebab Muhammad ni darjat dia kurang sikit. Dia tafsir sendiri. Dia tafsir sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang moleknya kena sendar ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu jari ni. Apa? Sendar. Sendar. Kita sendar. Disuruhnya sendar jari ni. Dah tunggu tunggu. Ni ada tafsir bab Muhammad kan Nabi tu sikit pakak dia. Mana-mana dia pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya tak pakai habis. Tak pakai habis. Okey, wallahu alam. Okey, dan kita tengok kalau perbahasan ulama banyaklah tentang ada kalau mazhab tak silap mazhab Maliki dia start pada tasyahud. At-tahiyat start gerak dah. Kita tengok ada kalau kita pergi Mekah tu kan. Ni mazhab lain je start. Kalau mazhab Maliki dia at-tahiyat start dah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Gerak dah. Ada yang tak buat lagi bila nak tasyahud, bila nak asyhadu alla baru dikepal. Ada juga. Berlainan mazhab itu tak sekira lah. Kalau kita bicara pun menipada aja. Kita ambil mazhab Syafi'i kita. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ada juga jenis nak teh mazhab lain. Tapi kena tahulah teh tu. Yang mulai tiga mazhab Maliki sekali. Tak boleh lah. Kalau kita tahu tak apa. Tengok orang buat, kita buat. Apa pun buat? Tahu, kita tengok India tu buat. Aku buat juga. Okay. Dan banyaklah kita tengok bahasan tentang kalau gerak-gerak gini, ada seorang ulama nama Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia gerak semua. Orang-orang Wahabi suka benda ni. Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia orang yang ikut Wahabi ni, dia suka pendapat. Orang ngaji tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 60-an, disempak dengan Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia pensyarah Universiti Islam Madinah. Orang alim. Kita jangan ini, walaupun kita tak setuju pendapat dia, kita jangan ini sebab dia orang alim. Dia ada pendapat dia. Dia ada hadis, dia buat sandar. Dia gerak semua. Al-Albani, Ibn Qayyim pun kita juga. Ada. Kita tak suka pendapat dia, tak boleh lah. Macam pendapat Ibn Hizam Al-Andalusi, Ibn Hazmin. Ibn Hazmin kata kalau luka
luka, balut tempat air semayang, pak ambil air semayang, tak payah basuh anggota tu. Jadi, tapi dia bukan sebarangan. Ibnul Hazmi Al-Andalusi, ulama besar Andalus, Spanyol dulu, bagi dia banyaklah orang ambil pendapat dia. Kalau kita bau tangan menyebabkan kalau sapu, doktor kata tak boleh kena air ni. Kalau kena air payah nak baik balut, balut sini tinggal cari ni, tinggal ni apa, boleh dia kata tak payah basuh langsung, sebab kalau basuh pun tak sempurna. Tapi tak boleh jadi imam. Imam semayang orang balut kaki, ambil air semayang, dia tak sempurna air semayang dia tak boleh jadi imam. Dan imam yang bini dia lah ke mana? Suruh bini dia imam. Ayolah. Ambil anak jadi imam. Jadi kalau balut, kalau Ibn Hazm tak payah. Dan satu pendapat daripada mazhab Hanafi juga tak payah basuh. Kalau lah benda tu doktor kata tak boleh kena air. Kalau kena air bekok kapal ni payah nak baik. Maka satu pendapat daripada mazhab Hanafi kata tak payah basuh. Sebab agama ni bukan menyempitkan. Tak boleh, lu kena basuh juga. Tak boleh. Bila ada masalah boleh peluang cari pendapat mazhab lain. Banyak orang tanya tentang balut kaki tak boleh sembahyang, dia ada pendapat mazhab lain. Ketika itu boleh guna pendapat dia. Tak payah. Kalau kena air doktor kata payah nak baik, maka balut tak payah sab. Kalau Ibn Hazm tak payah basuh lah anggota ni. Sebab kalau basuh juga dia kata tak sempurna. Tak boleh lah. Kalau mazhab Syafi'i, tepat tak kena basuh ni kena tayamum. Tayamum untuk mencukupkan. Ikut mana? Nak ikut pendapat mana? Kita amal ada. Kita amal ada. Ambil semayang lagi, tayamum lagi. Selok ni. Tak boleh tak mayang langsung. Waktu tak boleh tak mayang langsung. Okey. Kita pergi. Habis dah masa? Isyak dah? Isyak dah. Okey. Dia ingat boleh baksa lagi salam ni. Tak apalah. Jadi menggerakkan jari telunjuk tu adalah sunat. Sunat. Jadi cara dia kalau kita mazhab Syafi'i gini aja ikutlah mazhab kita. Tapi kalau kita tahu dalil mazhab Maliki, boleh pusing-pusing gini, tak apalah. Tahu. Kalau tak tahu, jangan. Tak ada dalil ikut orang. Bab ikut, tahu. Aku tengok Bangla tu buat lagu ni. Itu pun tengok Bangla, tak ada dalil. Tak boleh. Benda telunjuk ni pun perbahasan ulama juga. Macam juga sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah, ada ulama kata dia bukan sembahyang, dia hanya doa aja. Ada pendapat ulama lagu tu. Tapi ulama ni bukan komang-komang. Asy-Syatibi nama, At-Tabari ada dalam tafsir dia At-Tabari. Tak perlu ambil air sembahyang solat jenazah, tetapi menyalahi jumhur ulama. Pak mazhab kata kena ada air sembahyang. Tapi Asy-Syatibi dengan At-Tabari dia kata tak payah ambil air sembahyang sebab doa. Tapi pak mazhab besar ambil air sembahyang sebab dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itulah sembahyang. Jadi maklah pendapat dia ada dalil dia. Kalau mazhab, kalau di Mekah pula kita sembahyang jenazah kan, setiap waktu di Mekah sembahyang jenazah, as-salatu alal amwat, as-salatu alal mayyit, pas sembahyang. Imam dia Imam Hambali di Mekah tu, Madinah, Imam mazhab Hambali. Walaupun Imam Malik berada di Madinah, tetapi di tanah Arab tu berkembangnya mazhab Hambali. Tu imam dia kalau sembahyang jenazah salam sebelah Assalamualaikum warahmatullahi
Habis. Lagi tak ada. Lagi. Mazhab Hambali dia sebelah ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, teman-teman masuk bagi salam lah. Okey. Kadang-kadang kita tengok rakaat ketiga, takbir yang ketiga. Panjang tau. Takbir keempat pendek je. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Sebab dia doa yang keempat tu masuk dah takbir yang ketiga sekaligus. Yang kedua tu takbir saja. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau mari lewat lah ke mana Ustaz? Mari lewat kita mari takbir tiga dah. Macam bayar mari takbir ketiga dah. Apa Ustaz? Ikut takbir ketiga tu, tak payah ulang. Takbir pertama tapi kedua. Yang pula lepas tak imam salam kita pun mayah kan? Dua takbir tinggal. Baca Fatihah mula. Tak payah, ikut saja tak imam. Takbir ketiga, kita pasal ketiga. Tiga dah lepas salam. Tak payahlah. Gustang mula. Tadi tak baca Fatihah lagi. Tak imam salam dah. Ya azan Hambali dia sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis? Habis? Ada apa? Itulah ada perbahasan ulama sebenarnya melapangkan kita, bukan menyusahkan kita. Jangan pula kata menyusah, tak nak melapang. Bila pendapat ulama berbagai-bagai, melapangkan kita. Time kita terdesak, nak ikut mana? Ikut mana? Ada cari. Terdesak ada. Macam kita nak sembahyang jamak kosong juga. Jamak kosong. Tengok-tengok nyipet. Orang azan kita nak turun awal. Tiba-tiba tengok-tengok nyipet tu. Ni tinggal kunci, apa. Allahu Akbar. Allah. Duduk di rumah lagi. Dia boleh jamak tak? Dia jamak tak? Kita nak jamak kan kena keluar sebelum waktu dia kan. Sebelum waktu kena keluar dah sebelum zuhur. Tapi kalau nyipet tak ada. Tiba-tiba orang azan. Allah. Itu dah kereta dah keluar kampung kita. Jadi syaratnya kena keluar kampung. Boleh jamak. Tapi syaratnya keluar daripada kampung kita. Jamak. Dan jamak hanya jamak takdim sahaja. Jamak takhir tak boleh. Jamak takdim sahaja. Mana masjid kayu ke, masjid adari ke. Lepas tu zuhur kena 4. Asar boleh qasar 2. Kita tengah nyipet nak keluar, tiba-tiba orang azan. Allah, ini nak jamak. Boleh lagi jamak keluar daripada kampung kita ni sehingga masjid adari ke, jamak takdim saja. Zuhur 4, asar 2. Kalau kita ngaji sikit dah tahulah. Ada juga kita kan, kita nak keluar, dah tengok je, ingatkan tak tamat lagi, ingatkan baru 12.30 sampai 1.30. Sila tengok je, azan dah. Itulah. Boleh, masih boleh jamak, tapi jamak takdim ajalah, tak ada jamak takhir. Itu. Dan zuhur kena 4, asar boleh 2. Nak kosong nak 4, jadi jamak kosong ni kita boleh lah ke nak zuhur 4, asar 2, asar 4, zuhur 2, boleh, tak ada masalah jamak kosong. Tak, bukan kata zuhur 4, asar 4, zuhur 2, asar 2, tak semesti kita. Itu sajalah insya-Allah minggu depan tu. Sekali lagi dah ke tak? Tak ada. Ni kita baca bab salam pula. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.